Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala-galanya. Subhanallah. Segala nikmat Allah pernah bagi, sedang bagi dan akan bagi pada kita terus menerus sampai kita dijemput pulang oleh Allah. Yang kedua, selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena banyak terima kasih pada baginda dan para sahabat. Asbab pengorbanan dan keringat mereka hari ini kita boleh rasa nikmat sujud pada Allah. Iman-iman, rindu pada akhirat dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang saya kasih hormati barisan pentadbir mungkin daripada College Vocational Keningau Sabah, khususnya pada Ustaz Anwar, sahabat saya yang sudi menjemput pada pagi ni, subhanallah. Dan yang ketiga pada barisan pensyarah ataupun guru KV Keningau ataupun di luar daripada KV Keningau yang saya dipahamkan ada juga ambil kesempatan untuk join. Subhanallah, hebat orang Sabah. Hebat para pendidik di Sabah ni, subhanallah. Dan yang keempat, pada adik-adik yang saya kasihi dan juga hormati, yang saya respect, salute tabik spring. Kan? Sebab hari walaupun dalam online tapi boleh join juga majlis ilmu pada hari Jumaat yang barakah ni, subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan hormati Allah, kita pada pagi ni insya-Allah dengan izin Allah kita akan buat sesi sharing santai. Saya punya approach ataupun cara membawakan biasa-biasa je kan. Tak ada ilmiah sangat-sangat lah, cuma kita sharing buat refresh jiwa kan, refresh jiwa, refresh minda, iman, sedikit maklumat yang ada mungkin kita ingatkan kembali je lah. Sama juga pesanan untuk diri saya sendiri. Baik. So hari ni kalau tengok poster yang ada ni, subhanallah, Ibrah Maulidur Rasul. Kalau tengok poster ni, sekali tengok bila Ustaz Anwar hantar ni, ingatkan bulan Ramadan dah sampai dah kan. Gaya dia tu macam bulan Ramadan nak masuk gaya kan. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, guru-guru yang saya kasihi, salam perkenalan. Saya kenalkan diri lah secara secara sekali agung lah, sekali agung. Kata orang tak kenal maka tak cinta kan. So hari ni pun kita nak sembang tentang cinta Rambi ni. Okey, baik. Saya kenalkan ni, kalau ada masalah teknikal boleh je komen ataupun taruh sound apa ni, buka mute tu boleh cakap apa-apa. Tak masalah. Baik, saya mulakan slide pertama saya. Saya Muhammad Syakirin bin Yuslan. So saya asal Kelantan lah. Saya tak pasti mungkin sebahagiannya ada daripada Kelantan kan, wallah alam. Saya asal negeri Mak Totne ya. Kan? Selama ni panggil negeri apa? Suami Mekah ke apa lagi negeri. Cik Siti Wakembang yang terbaru ni negeri Mak Totne. Sebab tengah viral kan. So saya daripada sekolah kat sini lah. So saya sambung di Universiti Malaya, satu perjuangan, satu kapal dengan Ustaz Anwar Azizi kita. Cuma medan berjuangnya berbeza lah. Subhanallah, tuan-tuan, saya juga bidang guru asalnya, cuma tak sempat merasai full timer sebagai cikgu lah. Praktikal je sempat. Tapi saya buat satu keputusan besar dalam hidup, bukan mudah sebenarnya, untuk pilih saya buat satu company nama Protas Legacy, dengan gelaran nama Ustaz Avengers. Ada sebab lah kenapa Ustaz Avengers ni tu. Baik, itulah sedikit sebanyak latar pendidikan. So alhamdulillah, Allah izin, guru-guru saya dah pergi ratusan sekolah, IPT, jabatan kerajaan, korporat, di masyarakat, masjid sebagainya. Banyak pengalaman sikit sebanyak lah. Sebab usia pun tak banyak lagi dalam medan ni. Tapi syukur pada Allah saya kenal banyak benda yang boleh mendidik jiwa kita kan. Realiti masyarakat kita akhir zaman ni, subhanallah. Kalau Nabi tengok menangis Nabi kan. Kita tengok pun dah rasa gerun dah. Kalau Nabi tengok mungkin lagi menangis lah. Sebab tak sama dengan apa yang Nabi harapkan mungkin. Baik tuan-tuan, kenapa saya terletak buku dan sebagainya supaya kenal je lah. Sebenarnya tahun lepas saya dan tim melancarkan satu buku namanya Ustaz Avengers, komik tuan-tuan, satu komik dakwah di bawah Galeri Ilmu Sendiran Bahad 2019 di PWTC Colombo. Ini Allah bantu sungguh ni, subhanallah. Allah bantu keluarkan satu komik, panjang cerita lah di belakang komik ni. Akhirnya Allah bantu keluar dalam keadaan yang kalau ikut logiknya tak logik nak boleh keluar, ikut prosedurnya. Sebab sangat cepat, Allah bantulah. Tapi bila masuk dalam pasaran, Allah bantu lagi, tiba-tiba dia macam agak meletup. Mungkin sebab asbab-asbabnya Avengers Endgame pun dilancar. Masa tu kemungkinan lah. So dapat title bestseller dan sebagainya dalam keadaan yang singkat lah. Allahu Akbar. So buku ni dah ada pasaran, mungkin dah habis. Ada juga beberapa pengalaman kisah benar saya dan sahabat dalam dunia training.
remaja dan khususnya bagaimana anak-anak yang mungkin baru nak cari Tuhan. Tuhan dia, Rasul dia, ada silap dalam kehidupan dia, gitulah lebih kurang tuan-tuan. Nombor 2, saya ada satu buku lagi. Ini saya buat dengan isteri. Namanya Sweet Sour Couple Muda. Adik-adik mungkin seronok lah tengok ni. Guru-guru nak tengok seronok pun tak ada masalah kan. Ustaz Anwar sendiri tak ada masalah. Ini sedikit naskah dakwah cinta lah kita kata untuk anak muda, tak kira lah siapa sebenarnya. Saya combine dengan isteri, bawa kredit ilmu juga. Alhamdulillah masih ada dalam pasaran lah. Baik, sedikit pelibatan saya tuan-tuan. Kalau siapa yang pernah follow ML Studio dalam Facebook, Instagram ataupun YouTube, sebelum ni awal-awalnya saya pernah terlibat lah dalam beberapa video. Saya hantar dalam ni sebagai platform dakwah. Alhamdulillah dapat sambutan sikit lah. ML pun minta hantar sikit-sikit. Tuan-tuan, saya syukur pada Allah. Salah satu video yang ada dalam slide ni, ada itu solat tapi maksiat. Solat tapi maksiat ni, dia tersebar di Facebook. Syukur pada Allah. Dia tersebar tu hingga 1.3 ataupun 4 juta tontonan. Mungkin di Instagram biasa je lah. Di YouTube pun biasa. Di Facebook tersebar. Saya sangat seronok lah. Sebab matlamat kita memang nak sebarkan benda-benda yang kita boleh bagi tahu je kan. Baik. So yang terakhir adalah kalau siapa yang biasa follow Syamil Shazli, dan mungkin yang tak follow pun mungkin sedang kenal sekarang ni sebab dia tengah Allah sedang angkat dia dalam kerjaya dia, iaitu sebagai YouTuber ataupun terbaru producer filem lah, Mak Entertain the Movie kan. Saya ada terlibat dengan Syami ni secara bukan solid sangat tapi part timer je lah video-video pendek dia. Subhanallah, kalau siapa yang pernah follow, beberapa video yang sangat padu nasihat-nasihat dia tu, adik-beradik lah, sangka baik lah, ada mesej-mesej yang power tu, semua tu ayat dia sebenarnya. Ramai yang salah faham bila saya terlibat dengan lakonan ni. Dia orang ingat saya punya kata-kata. Kan, saya kasi cakap dah, ni Syami punya, saya baca je. So alhamdulillah setakat ni saya JV dengan Syami ni sangat seronok sebab dia antara YouTuber yang ada konten yang bagus. Walaupun punchline-punchline tu ada orang faham, ada yang tak faham lah. Maklumlah sebab dia guna adik-adik OKU kan, macam Yo, Pare, Asi, Bedu, Yating, semua tu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing lah. Subhanallah, tuan-tuan mati Allah. Baik, jom kita mulakan slot kita pada hari ni insyaAllah. Cumanya saya pun nak tahulah, saya punya slot ni tak adalah direct sangat. Kalau mungkin kita boleh buat 2 hala pun okey juga. Cuma adik-adik tu dia unmute semua kan, Ustaz Anwar? Semua unmute kan? Dia orang boleh respon ke kalau tanya soalan adik-adik kita? Kebanyakannya mute belakang. Kebanyakannya mute kalau boleh tak kalau dia orang buka sekejap? Ke Ustaz Anwar yang kontrol? Tak ada masalah. Boleh minta temu terbuka. Kalau boleh kita buka kejap. Mute saya saja nak sambil-sambil tu kita boleh buat puas sikit. Saya nak dengar suara daripada KV Keringau Sabah ni. Saya tak pandai cakap Sabah, saya minta maaf banyak-banyak. Kecek Kelantan pandai. Okey, baik. Baik, boleh tak kita tengok sikit suara adik-adik kita? Boleh unmute sekejap yang ada dekat sini. Saya tak pasti sama ada barisan guru ataupun pelajar. Ada kat sini nama Abdul Latif, Adibah, Azrul, Afiqah. Kan saya sebutkan guru-guru semua kan? Ya, kebanyakan ni guru ya. Ada pelajar tapi tak ramai. Tak ramai Okey, baik. Tak apa. Ada ke? Oh, Masya Allah, seronoknya boleh dengar suara. Ada, saya pelajar. Nama apa tu adik kita? Saya Nezatul Fazlin Ustaz. Panggilannya? Nezatul. Nezatul sihat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus daripada rumah lah tu? Iya, dari rumah. Masya Allah. Terima kasih Nezatul sudi respon. Yang lelaki ada ke pelajar lelaki? Ada pelajar lelaki yang bertuah tak hari ni? Ustaz bila Ustaz tanya. Ada ke? Subhanallah. Ada. Ada pelajar lelaki yang bertuah hari ni? Sudah. Dia lelaki dia masalah bang. Ini cakap kat kamu sendiri ni. Dia suara dia emas. Kalau ada lah. Baik. Biasanya kalau Ustaz tanya ni biasanya ada kita akan bagi hadiah sebenarnya. Saja je nak tengok respon kan. So adik Nazatul nanti boleh ambil hadiah dengan Ustaz Okay, baik. Nanti kita postkan lah ke Sabah sampai insya-Allah. Baik. Adik lelaki ada Okey, baik. Kalau ada, Ustaz nak dengar sangat suara wakil pada pelajar lelaki. Seriously, Syamil Shazli nak dengar. Ada tak suara daripada adik lelaki kita?
Subhanallah. Tak ada lagi Tak ada lagi. Tak ada lagi Oh, dia masih syahid Ustaz Anwar Ya. Okey baik, tak apa kita teruskan. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum kita mula, saya nak kita punya momentum kita hari ni untuk perbincangan kita, walaupun anda semua berada kat rumah, saya nak kita sama-sama setting. Pertamanya kita setting niat jiwa kita. Yang hari ni aku nak refresh iman jiwa kita. Kalau kita pergi seminar bisnes pun kita boleh bersemangat bagai anak rak, itu nak sampai sale 2 juta, 3 juta orang bisnes kan. Ini kalau kita punya slot ni bukan nak sampai sale 3 juta ni. Kita nak sampai sale sampai syurga ni. So kita punya momentum kena power kan. Sebab kita kena clear satu mindset tuan-tuan. Benda dunia kalau kita buat kita dah bersungguh. Kalau benda akhirat kita kena lagi double triple bersungguh. Kan sebab efek ataupun impak dia lagi jauh ke depan. Kan? Lagi jauh. Kalau Mak Saleh boleh fikir begin with the end of mind, kita kena fikir begin with the enders of mind. Itu beyond this world lah kan. Itu power orang beriman. Baik, subhanallah. Tuan-tuan mati Allah. So hari ni kita share setakat yang mampu pesanan untuk diri saya semua. So hari ni kalau kita bawa tentang Maulidul Rasul, dia tak boleh lari daripada satu matlamat yang besar kita nak capai, iaitu tentang kecintaan kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, so sebut bila kita nak sebut tentang cinta ni, saya sebut satu benda lah, saya ulang. Mungkin ada pernah tengok dalam YouTube dan sebagainya, satu sharing santai tentang soal cinta. Baik, kalau sebut tentang cinta, semua orang suka. Betul tak? Semua orang suka sebab cinta ni seronok. Kalau orang remaja, lagi seronok lah. Kalau sebut pada orang remaja tentang cinta, dia tak fikir benda lain lah. Biasa benda pertama yang terlintas adalah cinta pasangan lah, cinta pak mak kan. Baik, kalau orang lama macam yang dah berkahwin dan sebagainya, mungkin dia luas sikit. Bukan tak ingat isteri, bukan tak ingat suami, bukan. Cuma ada komitmen lain cinta yang hadir lebih kemas dalam jiwa dia. Contoh, ada orang sebut tentang cinta, dia ingat bukan pasangan dia yang pertama, tapi dia ingat mak dia. Contoh, mak ayah dia yang dia sangat sayang lah. Kan? Ada orang bila sebut cinta, dia ingat siapa? BFF dia. BFF dia, best friend forever kan. Dia ingat. Ada orang sebut cinta, dia akan ingat mungkin siapa? Follower dia. Kan? Fan dia ataupun orang selalu komen ke, orang selalu bagi hadiah secret admirer. Siapa je bila sebut tentang cinta, dia benda yang feeling dia good, kan? Bagus, dia rasa seronok je. Baik, tuan-tuan mati Allah. Hari ni saya nak mulakan dengan satu sharing santai tentang benda ni dulu. Tentang fitrah ini dulu. Sebelum kita channelkan kepada fitrah tu supaya jadi lebih indah, lebih cantik, lebih lawa, lebih sepatutnya yang Allah redha dan sebagainya lah. Guru-guru yang saya kasih sekalian, tuan-tuan, sebenarnya ada 3 sebab, kalau siapa yang pernah dengar, 3 sebab kita boleh ataupun senang dan mampu untuk jatuh cinta. Kita sembang tentang tu dulu ada 3 sebab lah biasanya, ikut kajian orang lah yang tentang manusia dan sebagainya. Biasanya ada 3 sebab lah orang sedang jatuh cinta. Baik. 3 sebab jatuh cinta ni, tuan-tuan mati Allah, para guru. Yang pertama, manusia biasa boleh jatuh cinta. Yang pertama adalah berkaitan dengan namanya ini. Ni Jamal. Ni gambar kontroversi sikit lah. Bukan kontroversi apa kan. Tengah viral lah. Neelofa. Malaysia ni famous dengan Neelofa lah. Neelofa dah memang rezeki dia dapat Piyuris kan. Piyuris pun sama lah. InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan, manusia boleh jatuh cinta pertama dengan Jamal. Jamal ni masuk dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu dia, kecantikan ataupun luaran dia, fizikal dia. Perasan atau tak? Masa dululah apa yang dah ada pasangan tu kan, guru-guru kita masa cinta pandang pertama, cinta pandang pertama tu kita pandang luaran lah kan. Itu yang berlaku dan hati mula terdetik. Oh ini lawa. Kalau perempuan tengok lelaki, oh ini handsome. Lelaki tengok perempuan, oh ini lawa, ataupun ini tetis aku dan sebagainya yang keluar. So ini biasanya ini akan mencetuskan rasa seronok untuk pandang, seronok untuk dekati. Dan dia adalah first ataupun step untuk ke arah jatuh cinta. Boleh tuan-tuan? Kita rasa kita semua boleh bersetuju lah benda tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, manusia juga, kita juga boleh jatuh cinta sebab yang kedua, selain pada Jamal. Jangan sambung Jamal Abdillah pula tuan-tuan, kita tak kaitan. Baik, nombor 2, namanya adalah Kamal. Baik, Kamal dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu adalah kesempurnaan dia.
Apa maksud dia Ustaz? Kesempurnaan dia macam ni lah. Dia bukannya sekadar fizikal, tapi apa yang dia ada mungkin. Kita kata package yang dia ada lah. Contoh kemahiran dia, macam adik-adik contoh yang belajar kat KV ni kan, ada skill kemahiran yang mungkin tak semua orang belajar. Itu bukan jadi salah satu faktor jadi kamal lah. Jadi kamal yang orang lain tak mampu, tapi adik-adik boleh buat benda ni, boleh baiki yang ni, boleh produce ni, sistem ni dan sebagainya. Contoh, itu satu kamal. Contoh yang saya bagi gambar ni, tuan-tuan, mungkin orang lelaki lagi kenal lah. Ini Cristiano Ronaldo yang tengah top dalam dunia hari ni sekarang ni, dalam dunia bola sepak. So Ronaldo dia punya kamal dia power lah. Kan Allah bagi dia skill dia memang power, rekod dia achievement power yang tak ramai orang ada dan dia antara top the world sekarang buat masa ni. Kan? So kadang-kadang bukan sebab muka dia. Mungkin muka dia pun handsome lah. Tapi sebab kamal dia kita boleh jatuh cinta. Sama juga mungkin sebab keluarga yang dia ada, ataupun apa lagi kemahiran dia ada, minat yang dia ada, apa je yang mungkin sama dengan kita rasa mudah jatuh cinta. Boleh tuan-tuan Subhanallah. Yang mungkin ada pasangan cikgu-cikgu, jangan duk tengok ada tak aku dengan pasangan aku benda ni kan. Dah ada lah tu, itu yang jatuh cinta tu. Dan yang ketiga, subhanallah tuan-tuan, nombor 3 adalah namanya adalah Nawal. Nawal. Nawal ni saya letak gambar Ustaz Ibidu, senang nak kita tengok contoh hari ni kan. Nawal dalam bahasa Arab lah, bahasa Melayu dia, kita kata budi pekerti dia ataupun action dia, akhlak dia, macam mana dia react dan sebagainya. Pasal tak tuan-tuan, ada orang dia tak jatuh cinta ataupun tak suka sangat tengok rupanya kan, biasa je bagi dia. Tengok apa dia ada pun dia tak kisahlah. Contoh duit yang dia ada, ke harta orang tu ada, keluarga pun dia tak kisah. Tapi dia mungkin kisah bila dia tengok cara contoh yang perempuan tengok cara lelaki, yang Mamat ni cara dia respon dengan orang tua kan, cara dia sembang dengan kawan, cara dia approach orang, tiba-tiba kita rasa seronok lah tengok dia ni kan. Itu antara faktor yang boleh. Contoh paling dekat kita tengok Ustaz Abid Liu, ramai orang suka Abid Liu, betul tak? Sebab apa? Bukan sebab muka dia kan, dan mungkin juga bukan sebab harta dia kan, tapi orang suka dia sebab akhlak dia. Macam mana dia guna harta dia bagi kat orang, macam mana dia respon, cakap sama dia cakap dengan orang. Jumpa orang mak rempit, jumpa orang sadar, jumpa mak yang cakap apa? Allah sayang kita, Allah sayang kita, Allah sayang kita. Akhirnya orang jatuh cinta dengan Abid Liu, ramai orang terima dakwah Islam. Betul tak tuan-tuan? So, ini antara contoh. Kenapa saya sebut 3 benda ni? Sebab perasan atau tak? Jamal, Kamal, Nawal. 3 ni kadang-kadang kita ada 1, kadang-kadang kita ada 2. Mungkin ada rezeki kita ada 3-3. Tak kisahlah Allah bagi kan, tapi biasanya kita akan ada je salah satunya. Menyebabkan kita ada orang suka kita dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang saya nak bawa adalah perasan atau tidak, ketiga-tiga benda yang ada ini, faktor ini, tiga-tiganya perfectly, completely ada pada namanya baginda Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah. Siapa tu? Nabi kita. Yang kita tengah sembang hari ni, sharing hari ni, yang kita tengah sambut birthday dia bulan ni. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Siapa title dia? Title dia adalah Rasulullah. Apa lagi gelaran dia? Title dia Habibullah. Tuan-tuan, ini semua ada pada baginda Nabi SAW. Cantikan luaran ataupun kehandsoman, jangan sembang lah kan, sebab kita kena ingat satu benda. Ini juga ramai yang mungkin tak ataupun silap faham. Nabi antara orang yang paling elok zaman tu. Setiap Nabi tak ada yang buruk rupa dia, tak ada. Lagi Rasul, lagi Sayyidul Mursalin namanya Muhammad, lagi elok kan. Sampai ada setengah pandangan kata, kalau tengok Nabi Yusuf boleh hiris tangan, tak perasan, tak sedar sebab handsome sangat. Ada orang pandangan kata kalau tengok Muhammad belah hati pun tak rasa. Allahu Akbar kan, dia punya pick up line tu lain macam, zaman dulu dah ada. Subhanallah. Kenapa? Sebab dia adalah utusan Allah. Dia ada role model. Takkan rupa dia buruk, tak sesuai, jadi fitnah, betul tak? So, daripada sini juga kita kena kenal lah Nabi. Bagaimana rambutnya, bagaimana fizikalnya. Nanti tak adalah bila kita diuji dengan mimpi Nabi, kita tertipu oleh syaitan.
Memanglah syaitan tu tak boleh berupa Nabi. Tapi masalahnya kita tak kenal macam mana Nabi. Kan? Contoh semalam kita mimpi Nabi. Cakap ada yang datang, lepas tu kata, aku Rasulullah kan. Kita pun seronoknya Rasulullah datang mimpi aku, sembang dengan kawan kita esoknya kan. Hari ni lah. Kan? Kawan kita cakap, kau jumpa Rasulullah, hebat yang kau apa, malam kau kita sekian tahajud, tak tinggal sedekah setiap hari kan. Contoh. Kawan pun tanya lah, macam mana rupa Nabi yang kau tengok tu? Itulah dalam semalam aku tengok macam kerinting pula rambut dia. Contoh kan. Betul tak tinggi sangat lah macam kotor dia. Betul ke tak betul tu? Jadi, so kita balik pada tadi, Jamal tu, fizikal tu. Dalam Syama'il Muhammadiyahnya macam tu ke ceritanya? Rasa bukan macam tu kan. Dada Nabi, ketinggian Nabi, rambut Nabi macam mana, mata dan sebagainya. Subhanallah. Tuan-tuan puan, kalau sembang tentang jamalnya Rasulullah, sangat jamal, sangat cantik, sangat sempurna. Subhanallah. Itu yang pertama. Nombor dua, kalau sembang tentang package yang Nabi ada, fully package lah, complete set lah. Leadership ada, sahabat BFF sampai syurga ada, apa lagi? Suami yang caring pun ada, romantik pun ada, keluarga baik pun ada, rekod yang cemerlang, jujurnya pun ada, semua ada. Bisnes yang baik pun ada, apa yang tak ada? Semua ada. Itulah, subhanallah. Nombor tiga, sembang tentang budi pekerti. Allah yang ni lagi tak boleh nak sembang. Lagi tak boleh nak bincang secara nak argue, tak boleh. Sebab apa? Orang pernah tanya Aisyah. Aisyah macam mana akhlak Rasulullah? Aisyah kata kerana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah ni Quran. Maknanya Quran tu yang bertulis. Yang praktikalnya ada batang tubuh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. So tiga-tiga ni complete set ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, adik-adik yang saya kasih, termasuk diri saya yang bercakap, sepatutnya tiga ni dah cukup lengkap untuk kita jatuh cinta pada Nabi. Tapi kenapa? Kita tanya diri kita, sampai hari ni kita belum lagi jatuh cinta pada Nabi. Salah Nabi ke salah kita? Jawapan dia complete, totally salah kita. Lagi spesifik, salah hati kita. Lagi spesifik, salah hati yang tak kenal siapa yang baik di sisi Allah. Tuan-tuan, Rasulullah kekasih Allah. Ini ingat sampai mati. Termasuk saya yang bercakap, guru-guru saya kasih, adik-adik semua saya sayang kerana Allah. Dia punya title, kekasih Allah, Habibullah. Habibullah ni macam ni tau, nak suruh faham ni. Dia punya critical point dia. Habibullah ni macam ni. Nabi Adam ketua ataupun ayah ataupun nenek moyang kepada semua manusia kan. First manusia yang diciptakan. Apa title Nabi Adam? Nabi Adam title setahu Ustaz, Safiullah. Manusia yang diampunkan, dibersihkan oleh Allah akibat salah dia dan sebagainya. Siapa lagi yang power? Ulul Azmi. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Apa mukjizat Nabi Nuh? Buat bahtera yang tak ada dalam rekod sejarah. Hebat gila. Bahtera pertama yang paling besar. Sampai keturunan kita selamat sebab bahtera Nabi Nuh. Bahkan keturunan binatang pun selamat sebab bahtera Nabi Nuh. Kan? Dalam sirah cerita macam tu. Tapi Nabi Nuh sehebat-hebat dia buat bahtera dan sebagainya, dapat wahyu direct dari Allah. Apa title Nabi Nuh? Najiyullah. Orang ataupun golongan yang diselamatkan Allah. Allah pilih dia yang selamat. Kan? Dan menyelamatkan orang. Najiyullah. Siapa lagi yang hebat? Contoh yang hebat, ini lagi hebat. Ibrahim alaihissalam. Siapa Ibrahim? Dapat gelaran Abal Anbiya. Bapa kepada Nabi-Nabi. Kenapa Ustaz? Sebab ramai keturunan Ibrahim, keluar Nabi-Nabi. Sampai Muhammad pun daripada keturunan jalur Ibrahim alaihissalam. Sampai dalam doa tahiyat pun ada Ibrahim, sahabat dia kan. Hebat Nabi Ibrahim. Sebab antara sumbangan dia Kaabah lah buat semula. Dengan Ismail korban. Legasi Ibrahim dan Ismail power. Sampai hari ni orang bagi Kaabah. Sampai hari ni orang buat korban. Siapa sebabnya? Tangan Ibrahim dengan Ismail anak dia. Sehebat-hebat Ibrahim pun tuan-tuan, title dia adalah Khalilullah. Pendamping, rakan baik, teman baik Allah. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita sedang selawat ni, yang sedang kita sembang hari ni, sharing ni, Ustaz Anwar susun dengan bacaan bertakbir ni, title dia Habibullah. Kekasih Allah. Kekasih Allah. Kekasih ni bukan kaleng-kaleng. Kan? Bukan bisya-bisya ni, kekasih. Orang sanggup buat apalah kalau sebab kekasih ni. Betul tak? Itu kalau manusia lah. Itu yang sampai kita selawat sekali, Allah selawat 10 kali untuk kita. Itu yang sampai banyak dalam sirah, dalam Isra Mi'raj, malaikat Jibril walaupun ketua malaikat nak naik tak boleh, Nabi boleh naik.
banyak kelebihan Allah bagi pada Muhammad. Dan yang paling menarik adalah Allah tak bagi pada Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah bagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali. Siapa? Kita. Hebat ke tak hebat Nabi? Sangat hebat. Tuan-tuan, hebat Rasulullah, kita tak boleh nak bincang, sampai tak boleh nak bincang, tak boleh nak sembang kehebatan Rasulullah. Nak tengok dari sudut mana, banyak angle boleh tengok. So hari ni kita ambil tu satu ayat Quran, kita pegang sama-sama. Kan? Kita tengok satu ayat Quran, kita rasa kita dah pernah tengok lah. Kita pun dah pernah baca ataupun dah pernah hafal. Kita tengok je. Apa Allah kata tentang Nabi. Baik. Dalam surah Al-Ahzab, ayat 21. Ayat 21. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Baik, adik-adik, tuan-tuan dan puan, bila tengok ayat ni, jom kita tadabbur sikit, kita ambil apa critical point yang Allah nak bagi tahu. Allah sebenarnya sedang isytiharkan, sedang maklumkan kepada siapa? Kita lah, umat dia, umat Rasulullah ataupun manusia Bani Adam. Allah sedang bagi tahu yang pada Rasulullah ni adalah the best idol ataupun idola yang paling baik, hashtag idola lah kan. Idola yang paling baik ada pada Rasulullah. Tapi Allah tak berhenti sampai uswatun hasanah. Allah tak berhenti kat situ, tapi Allah sambung. Pada siapa yang nak ni? Siapa yang nak harapkan Allah ataupun ada impian sampai syurga, ada impian akhirat dia, yang selalu ingat Allah, Rasulullah adalah best idol. Orang yang tak nak benda tu, tak payah ikut Rasulullah pun tak apa. Kan? Itu kita boleh tengok dari sudut angle dia. Angle kedua kita boleh tengok, tuan-tuan dan puan, adik-adik, guru-guru, yang announce ni siapa? Okay, baik. Contoh hari ni, siapa idola remaja? Contoh lah kan. Ada orang minat Korea, macam lah, BTS ke apa semua lah, contoh kat luar sana. Ada orang minat bola. Macam saya minat bola. Kan? Memang tahulah result semalam baru saya tahu semua. Sebab minat, kan? Dapat minat. Baik, ada orang idolakan dia pemain sukan. Ada orang idola dia artis. Ada orang minat Nyelofa kan, ada orang minat Mak Toten ataupun Syamil Sazli. Baik. Ada kalau Mak Rempik minat geng-geng Rempik dia lah contoh. Soalan saya, idola-idola yang kita minat tu, siapa yang establishkan ataupun yang announcekan yang diorang ni bagus? Siapa? Tak ada siapa sebenarnya. Hanya media ataupun kita sendiri yang announce ataupun kita yang establishkan. Betul tak? Maknanya kebanyakannya sebut begitu, itulah yang berlaku. Itu pun dah jadi sanjungan bagai negara sebahagian besar penduduk bumi. Betul tak? Tuan-tuan hormati Allah. Di sini ayat Ahzab 21 yang announce dia bukan kebanyakan, bahkan bukan manusia, lagi detail bukan makhluk, tapi namanya Khalik, Tuhan kita, Tuhan semua, Rabbul Alamin, namanya Allah. Allah yang announce Muhammad ni best idol, uswatun hasanah, ikutan yang baik untuk kamu. So bila Allah announce, Allah umum, dia mesti yang terbaik. Tak ada yang boleh challenge. Letak dalam jiwa fikiran kita, mampu tak mampu nombor dua, letak dulu, ya Allah, kita terus doa, ya Allah, engkau bagi pada aku, ya Allah, biar aku rasa Nabi the best idol untuk aku. Sama ada aku nak ikut mampu ke tak tu, aku sedang usaha lah. Kan? Walaupun sedang nak ikut sunnah, tiba-tiba ikut lagi BTS contoh. Kan? Sedang struggle nak ikut, tak apalah, Allah tahu. Yang penting kita letak dulu, ya Allah, engkau bagi kecintaan aku kepada Nabi aku melebihi kecintaan aku pada makhluk lain. Kan? Sebab the best idol, uswatun hasanah pada Rasulullah. Bukan pada BTS. Ataupun bukan pada apa lagi lah, artis kan. Baik, tuan-tuan puan, kita pegang kat sini. Baik, saya nak kongsi satu benda lah. Mungkin ramai yang pernah tengok ataupun pernah tahu. Ini dah lama tapi saya ulang je lah. Motivator ramai yang pakai fakta ni, saya pun ulang je lah sekali lagi supaya tambah lagi keyakinan yang ada. Kan kita pernah tahu satu cerita tentang buku ni. Satu orang yang paling berpengaruh dunia yang pernah ditulis oleh Michael Hart. Michael Hart seorang non-Muslim. Waktu ketika dia tulis lah, sekarang saya tak pastilah. Waktu ketika tulis dia non-Muslim. Yang menariknya adik-adik, dia tulis apa? Dia kaji tentang tamadun manusia dalam sejarah dunia. Yang menariknya, dia letak dalam satu orang paling pengaruh ni, nombor satunya letak adalah Muhammad. Dia bukan orang Islam, tak beriman, tak pernah cakap Muhammad Rasulullah, tak pernah. Kita yang cakap dia Muhammad Rasulullah.
Tapi dia tulis nombor 1 adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita. Dan nombor 2 tak silap saya dia tulis Jesus, Nabi Isa. Nombor 3 dia tulis Isaac Newton, tak silap lah. Yang jumpa apa ni teori graviti kan. Nombor 4 banyak lagi lah. Yang menariknya, dia tulis nombor 1 Muhammad, Nabi kita. Dan orang pernah tanyalah juga dia kan, kenapa yang kau tulis nombor 1 ni Muhammad? Barat marah lah kat dia sebab isytihar Nabi ataupun agungkan Islam pula. Tiba-tiba kan, tiba. Tapi bila antara jawapan ni secara konsep lah saya boleh ulang, bukan tekstual lah. Dia kata dalam kajian dia tak pernah jumpa lagi seorang lelaki yang dilahirkan di kawasan yang dahsyat teruk dia, iaitu masyarakat Arab jahiliah lah kalau kita faham kan. Yang teruk berbenar lah masyarakat jahiliah ni, apa yang tak ada penindasannya, judi semua. Asobiah pun dah sangat dahsyat. Asobiah ni maksudnya apa puak-puak dia lah, puak dia kan. Kabilah-kabilah dia tu. Kalau contohlah kat Malaysia ni, Kelantan ni, kalau Asobiah ni dahsyat juga. Kalau Asobiah tak bagus pun dahsyat, yang bagus pun dahsyat kan. Contoh, pernah lawan bola apa yang tahun-tahun sebelum ni? Bakabas tu. Bakabas sebab Kelantan kalah tu. Macam tu lah contoh. Itu yang tak bagus lah. Sama dengan Arab, dia punya kabilah, satu bergaduh, dia boleh berperang bertahun-tahun, berpuluh tahun lamanya. Dia punya asobiah tu dahsyat. So, mereka dia cakap, Muhammad ni lahir daripada masyarakat ini seteruknya. Tiba-tiba, dia boleh jadi satu ikon dan dia boleh menyatukan kabilah yang dahsyat bergaduh ni, hatta Muhajirin dan Ansar tu tak ada dalam rekod ataupun tak ada orang boleh challenge dia punya ukhuwah tu, tak kenal boleh bagi segala-gala barang, bini pun boleh bagi. Subhanallah, semua tu berlaku dan Islam boleh perintah sampai 1 hingga 23 dunia satu ketika masuk Umar hanya dengan satu ayat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayatnya adalah aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Ayat ni je Rasulullah bawa, akidah ini Rasulullah bawa, Muhammad ini ikut kajian Markahat, boleh satukan Arab ni, ubah masyarakat Arab ni dahsyat gila sampai jadi satu kuasa empayar besar, khalifah dan sebagainya. Dia tak pernah jumpa. So maksudnya tuan-tuan, apa saya nak beritahu? Non-Muslim yang tak ada iman boleh iktiraf secara faktanya leadership Nabi kita. Antaranya leadership lah tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam leadership tu of course kalau kita tengok dalam sirah macam-macam jenis yang ada kan. Macam-macam ciri ada. Ciri sahabatnya ada dalam tu, ciri ayah penyayang semua dalam perjuangan Rasulullah. Tuan-tuan, ini sepatut kita pegang sungguh-sungguh. Ish, hebat Nabi aku. Orang muda kena ada rasa, Nabi aku ni hebat lah. Kan? Hari tu Universiti Utara Malaysia jemput saya online juga tentang baginda superhero teragung. Saya cakap apa nak cakap tentang superhero ni? Sebut lah. Saya cakap superhero yang ada hari ni walaupun hebat kuasa dia, realitinya tak ada pun. Tak boleh bantu kita apa pun. Tapi Rasulullah, dia punya power ataupun dia punya kuasa, dia punya kelebihan, semua boleh bantu kita. Bukan setakat sekarang. Dalam kubur boleh bantu, akhirat boleh bantu. So siapa dia real superhero? Confirm lah Nabi kita lah. Kan? Yang lain tu superhero sembang namanya. Kan? Kena mereka kau walaupun handsome ke, Iron Man walaupun banyak perisai yang baru dia buat ke, hakikatnya tak ada apa. Dia tak boleh tolong kita pun. Contohnya senang. Kita minat kata mereka, tiba-tiba kita nak study, nak score. Apa kita boleh contohi dia? Dia bantu kita apa? Tak ada apa. Kan? Tapi Nabi ajar sebanyak benda Nabi ajar. Doa apa, kena baca, waktu mana nak study. Apa macam-macam nak ilmu macam mana nak ambil kan. Itu the real superhero. Dia boleh bantu kita setiap detik hidup kita. Itu dia superhero kan. Dalam berkahwin ke, dalam bersahabat, semua Rasulullah tunjuk. Ini kita ada perfect idol, uswatun hasanah. Tanpa rahmati Allah. Baik, jom kita pergi lagi sikit lagi insya-Allah. Baik. Sekarang ni kita tanya satu soalan. Saya nak tanya adik-adik yang ada nak buka suara ke tak buka suara ke terpulang. Nak buka suara pun lagi bagus. Itu tinggi sekolah mana orang jawablah. Alhamdulillah saya suka walaupun dah jawab daripada jauh kan. Saya tanya satu soalan lah. Apa bukti Rasulullah ni cintakan kita? Itu dulu soalan dia. Apa bukti kita nak sembang banyak ni kan? Kita kena cinta Rasulullah semua ni. Soalan dia adalah apa bukti cinta Rasulullah kepada kita? Ataupun Rasulullah ni memang cintakan kita. Supaya kita pun taklah tepuk sebelah tangan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sila. Saya nak jawab Ustaz.
Sila, Masya Allah. Nama apa adik kita? Namanya apa? Saya nak jawab Ustaz. Adik nama apa tu? Bukti Rasulullah SAW. Nama saya Muhammad Jeffrey. Saya bukan Jeffrey. wakil daripada KV. Tapi wakil daripada Kolej Geomatika Keningau. Okey, Masya Allah. Sila Jeffrey. Apa bukti Jeffrey ni? Baik. Rasulullah SAW, bukti Rasulullah ni cintakan kita. Yang pertama sekali adalah Rasulullah SAW dia memperluaskan dakwahnya kerana untuk menyampaikan ilmu agar manusia pada ketika itu umat dia tidak berada terus dalam kejahilan. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW tanda Rasulullah ini cintakan kita, apatah lagi umatnya. Pada ketika Rasulullah itu sedang menyampaikan dakwah kepada para sahabat yang lain, ketika itu Rasulullah duduk melihat ke arah ketika itu Rasulullah melihat ke arah yang jauh dan dia berkata, Rasulullah SAW berkata pada sahabat dia, aku sungguh rindu kepada umatku. Bertanya para sahabat yang lain, siapakah yang engkau rindu hai Rasulullah? Adakah kami? Kata para sahabat, kata Rasulullah, jawab Rasulullah, tidak, kamu adalah sahabatku. Dan daripada hadis itu panjang dan akhirnya Rasulullah SAW menjawab, aku cinta pada umatku yang mereka tidak melihatku, tetapi mereka merindukanku, mereka menyebutku. Itu salah satu tanda rindu Rasulullah SAW pada kita. Dan yang paling agung, yang paling besar itu ada pada ketika di padang mahsyar nanti, salah satu tanda keagungan Rasulullah cintakan umat dia. Ketika itu Rasulullah SAW diceritakan dalam kitab sirahnya, Sirah Nabawiyah, yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Rasulullah sujud di padang mahsyar memohon pada Allah untuk umatnya maupun siapa yang pernah menyebut kalimat la ilaha illallah ataupun yang tidak pernah menyembah berhala untuk dimasukkan ke dalam syurga. Wallahu a'lam, itu saja. Masya Allah, terima kasih adik Jeffrey yang atas perkongsian yang sangat hebat, sangat bagus, sangat menarik, sangat menyentuh jiwa bagi Ustaz. Terima kasih banyak-banyak, semoga Allah berkati perkongsian anda kepada semua tadi. Subhanallah. Baik tuan-tuan, terima kasih. Baik, sebelum saya terus, adakah yang adik daripada mungkin muslimat kita, adik wanita kita yang ada poin lain, mungkin angle yang bukan yang Jeffrey sebut tadi, yang lagi menambahkan, oh betul lah Rasulullah memang cinta kita lah. Ada tak? Nak share silakan. Silakan. Subhanallah. Ada adik perempuan kita, ada adik wanita kita. Kalau guru-guru pun nak tambah pun sila guru-guru. Saya hari ni bukan berceramah sangat. Kita berkongsi lah. Saya pun nak dapat je poin daripada anda semua. Kan? Ada yang benda saya tak nampak, terlepas pandang, sebagainya. Sila. Ada ke yang boleh sama-sama kita share? Ada ya? Okay. Ada orang komen. Ada yang komen? Okey baik. Okey baik. Insya-Allah hebat. Okey, ada yang komen tu dah menarik tu. Okey bagi tu. Maknanya ada respon lah tu. Okey baik. So, tuan-tuan hormati Allah. Apa yang Jeffrey sebut sangat betul lah tu. Itu dah detail lah tu. Satu-satu event ataupun dah ada peristiwa-peristiwa yang berlaku lah menyebabkan ini memang bukti cinta Rasul pada kita, umatnya. Kan? Baik. Tuan-tuan, bagi saya secara peribadi, bila kita baca sirah, kita dengar kongsian ustaz-ustaz asatizah kita, benda paling besar bukti Rasulullah cinta kita, bagi saya ini satu je. Paling besar lah, paling besar. Iaitu Rasulullah berjuang supaya wahyu Allah sampai pada kita. Rasulullah berjuang supaya wahyu namanya Quran sampai kepada kita. Dan paling menarik, Quran tak pelengkap, tak ada pelengkap kecuali ada sunnah. Iaitu Rasulullah tunjuk macam ni nak buat. Dan nak tunjuk macam ni nak buat tu bukan senang. Masa tu bukan senang. Sebab Islam tak diiktiraf. Islam ditentang. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kalau kita feedback semula apa pernah berlaku pada baginda Nabi SAW tentang susahnya Nabi nak bawa Quran sampai ke hari ni, kita seolah-olah akan sujud, seolah-olah malu dengan Nabi. Dalam tuan-tuan hari ni kita kena ingat satu benda. Masa awal Islam datang, Islam ni sangat susah.
Sangat susah. Rasulullah seorang-seorang dapat wahyu. Khadijah bagi tahu pada Khadijah, Allah takdirkan mu'allaf pertama namanya Khadijah. Orang perempuan mu'allaf pertama. Khadijah Nabi sayang sungguh dia. Kan, tuan? Nabi sayang sungguh Khadijah. Sampai Nabi tak kahwin dengan orang lain kecuali selepas wafatnya Khadijah. Itu pun masa zaman Aisyah, Rasulullah masih sebut tentang Khadijah. Sebab apa? Sentimental value tentang akidah ada pada Khadijah. Khadijah support Nabi. Bila Nabi dapat wahyu, menggigil Nabi. Antaranya diselimutkan Nabi dan sebagainya. Rasulullah sebut pada Nabi, wahai Muhammad, engkau orang baik. Suamiku engkau orang baik. Tuhan takkan aniai kau. Tuhan bantu kau. Daripada situ bermulanya dakwah Nabi seorang-seorang dengan Khadijah. Yang masuk awal-awal perempuan semua orang taif je. Hamba Bilal, Khabbab. Yang semua kena seksa lah. Bilal pun kena seksa sebab bagi tahu Islam. Kita tahulah kena letak atas dengan batunya, kena tarik dengan unta. Khabbab tu kita mungkin jangan dengar. Kebab kita mungkin selalu dengar. Bagi saya tak pelik. Kalau nama kebab tu yang kita makan, mungkin juga asal daripada seorang sahabat namanya Khabbab. Ni ada pandangan bagi tahu begitu. Sebab Khabbab ni seorang hamba Allah yang diseksa, kita salai ke apa maksud dia, perkataan dia. Diletak di atas besi panas, di bawahnya ada api, kan? Api itu padam bila jatuh kulit, sebab jatuh kulit dengan isi Khabbab. Teruk pun benar, kena seksanya. Sampai Khabbab ni down gila, sakit gila, jumpa Rasulullah. Apa Khabbab bagi tahu? Khabbab tanya Nabi sebagai satu menambah keyakinan, wahai Muhammad, benarkah kau ni Rasul? Ataupun benarkah kau ni Rasul Allah? Rasulullah jawab, ya aku Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau kau benar Rasulullah, kenapa kau tak doa je pada Allah? Biar kita semua ni menang. Kita semua ni tak diseksa. Kita semua ni cepat tersebar dakwahnya. Kan? Struggle-nya zaman awal-awal. Apa respon Nabi? Kalau kita mungkin, sabarlah Khabbab, sabar. Sikit lagi. Tapi Nabi tak cakap sabar. Nabi cakap apa? Nabi psikologi hebat, orang pandai main psikologi. Nabi cakap, Khabbab, kau nak dengar cerita tak? Kan? Tiba-tiba orang tengah stres, tiba-tiba tak awak tanya cerita. Orang ni pantang dengar cerita. Kita seronok dengan cerita, betul tak? Nabi cakap, kau tahu tak, sebelum zaman kita ni, dah ada orang nak bawa Islam ni. Bukan kita orang permulaannya, kita menyambung rantai-rantai perjuangan, kan? Ada orang sebelum ni pernah nak bawa Islam, kena seksa teruk daripada kita. Dia diletakkan di depan pemimpin yang zalim, ditanyakan sambil meletakkan gergaji besar di atas kepala. Besar gergajinya. Dia tanya, kalau kekal Islam aku bunuhkan gergaji ni, kalau kau kembali pada agama awal, kau selamat. Khabbab, kau nak tahu si fulan ini kekal dengan syahadah walaupun dia ancam dengan gergaji yang besar akan kerat dia bila-bila. Tuan-tuan, akhirnya Rasulullah cakap, dia orang lelaki ni akhirnya mati dibelah gergaji, terputus dua badannya, kekal dengan syahadah, syahid pada jalan Allah. Khabbab dengar, ya Allah, teruk daripada aku. Ada lagi orang yang lebih hebat berjuang Islam. Akhirnya Khabbab cool down, kembali bersemangat. Itu antara momen-momen bagaimana sahabat struggle gila. Kan? Of course, Fatimah menyaksikan ayahnya seksa. Sampai ada babak yang kita selalu dengar, Rasulullah solat dekat Kaabah, tengah sujud, musyrikin Quraisy mari letak ada setengah kata janin, setengah kata najis unta atas kepala. Tengah sujud tu, apa kita rasa kalau kita semayang, orang mari sepak kepala kita. Orang meletak najis atas kepala kita. Lagi-lagi letak atas kepala ayah kita. Apa kita rasa? Dia yang letak tu memang tak boleh pakai betul lah. Sebab tengah solat, kita kalau, maaf saya sebut, orang bukan non-Muslim tengah buat ibadah dia pun kita rasa kena hormat, betul tak? Islam ajar hormat. Bukan iya kan, hormat. Kita pun tak mampu, tak sanggup lah nak ganggu dia punya solat dia, cara semayang dia, menyembah dia. Ini boleh tengah solat letak atas, padahal dia tahu dia tengah sujud. Allahu Akbar. Fatimah mari tengok, menangis Fatimah. Ayah dia yang begitu mulia, Rasulullah dia buat begitu. Kan? Hebat betul. Orang Rasulullah ni akhlak baik. Tak ada orang nak marah dia, tapi orang buat jahat dengan dia. Sebab apa? Sebab cakap dia Islam. Sebab dia istihad dia Islam. Fatimah angkat, sambil nangis, angkat najis daripada kepala. Rasulullah tenangkan Fatimah, sabar dan sebagainya. Tuan-tuan, saya bawa satu momen yang selalu saya cerita benda ni. Ini sangat beri kesan dan bekas pada saya. Iaitu satu momen bermana tahun kesedihan Nabi. Masa tu ingat tak dalam sirah? Mungkin kita ingat. Ada yang dah ingat, mungkin lebih detail. Saya ulang yang basic-basic je lah. Ingat tak satu momen bagaimana susahnya Nabi dan sahabat sampai kena pulau. Ingat kan? Zaman yang kena pulau tu, dipulaukan oleh musyrikin Quraisy tu. Sampai orang Islam tak dibenarkan menjual beli, tak boleh.
Nak nikah kahwin tak boleh, nak bercakap pun tak boleh. Akhirnya buat satu decision, terpaksa keluar daripada kawasan tu, duduk pinggir-pinggir tu. Satu kelompok orang Islam, hina betul lah kena. Sebab dipulaukan, sebab apa? Sebab Islam. Allah takdirkan nak jadi lebih teruk keadaannya, Allah uji lagi Nabi, padan dengan iman dan juga level dari sisi Allah. Khadijah sakit. Kita selalu dengar cerita ni. Khadijah mula sakit. Allah takdirkan masa tu Khadijah sakit. Khadijah ni Nabi sayang kan, saya sebut tadi, Nabi memang sayang dia. Kita contoh, kalau suami ada isteri sakit, takkan kita tengok je. Kita anak tengok mak kita yang kita sayang sakit, takkan kita tengok je. So kita buat apa? Kita ikhtiar. Kita cari obat, kita bawa mak, tolak mak, pergi klinik, pergi hospital. Kita sayang mak kita, betul tak? Samalah Nabi. Bila Nabi tengok Khadijah sakit, soulmate dia sakit, takkan dia tengok je. Ni Rasulullah ni. Orang paling baik dengan keluarga dia. Kan? Orang the best idol dalam keluarga pun. Rasulullah buat apa? Rasulullah ikhtiar nak rawat Khadijah. Pergi, kita kata kalau pergi klinik lah zaman kita. Pergi klinik, doktor tak nak bagi ubat. Bila tengok ni Islam, balik. Nak beli ubat ini tak boleh jual. Kau Islam, balik. Akhirnya, sebab pemulawan ni bukan sehari dua tu tuan-tuan. Bertahun-tahun lama dia. Akhirnya Khadijah yang awalnya sakit mungkin demam biasa. Akhirnya Khadijah semakin sakit sebab tak mampu dapat rawatan yang sepatutnya. Akhirnya satu momen yang sangat kita rasa menguji Rasulullah. Khadijah akhirnya ternak di atas ribaan Nabi. Orang yang paling Nabi sayang, akhirnya ternak atas ribaan dia, mungkin asbab tak mampu dia nak berikhtiar kerana dipulaukan oleh orang kampung dia sendiri. Sebagai suami tanggungjawab, rasa sangat terkilan keadaan itu berlaku. Tuan-tuan, Khadijah masa atas ribaan Nabi, nak mati dah ni, nak wafat dah ni. Khadijah masih sempat. Orang yang riwayat kata, satunya Khadijah ni, badan dia kurus gila. Kurus kering badan Khadijah. Sedangkan dia dulu jutawan. Kenapa tuan-tuan? Sebab tak cukup makan. Semua harta dia bagi pada jalan Allah. Kan, seronok dia. Bagi pada Rasulullah, bagi pada dakwah. Nak masuk syurga. Nombor dua, jubah-jubah Khadijah dikatakan dalam riwayat, banyak tampung-tampung. Sebab apa nak cakap tak ada jubah lain lah tu. Duit dah tak ada. Harta semua dah gadai pada jalan Allah. Nak masuk syurga. Nak dapat redha Allah. Khadijah yang begitu hebat dah bagi segala-galanya tu. Masa nak mati ada satu dialog yang sangat powerful. Dia kurangnya bunyinya. Khadijah sebut pada baginda Nabi SAW. Khadijah cakap, wahai suamiku Muhammad, andai aku pergi dulu sebelum kamu nanti, aku tak tahu apa akan berlaku kepada dakwahmu. Dakwah Islam kita ni aku tak tahu apa akan berlaku. Andailah masa tu tak ada modal untuk dibawa kepada medan dakwah. Engkau galilah kubur aku, andai tulang berulang aku tu ada harga. Engkau ambil, kau jual pada jalan, untuk guna pada jalan Allah. Tuan-tuan, Khadijah nak mati, bila mati pun dia nak suruh bagi lagi sumbangan pada agama. Kita hidup, prophet semua ada, tak bagi apa pada agama. Bahkan kita tak appreciate pun agama. Susah Nabi bawa agama. Tuan, hari ni, kalau kita mampu solat, kita kena terima kasih pada Nabi. Sebab kalau Nabi tak ada, kita tak mampu untuk sujud pada Allah. Kalau kita pandai tutup aurat, kita kena terima kasih pada Nabi. Sebab Nabi, kita tahu mana had dan juga batas kita di sisi agama. Tuan, hari ni kalau kita sedekah pada fakir miskin, kita taat mak ayah, semua kita kena terima kasih pada Nabi. Sebab perjuangan Nabi, ajaran tu sampai pada kita. Kalau tak hari ni kita hina tuan-tuan. Saya hina tak mampu nak pakai kopiah ni. Tak mampu nak pakai baju elok-elok ni. Sebab tak tahu mana buruk baik dia. Betul tak tuan-tuan? Sebab Nabi, hari ni Quran sampai, kita tahu akhir kita adalah syurga neraka. Kita tahu kita ada akhirat, kita ada penghabisan bukan dekat sini. Kita tahu macam mana nak respon pada setiap ujian. Kita tahu Allah sayang kita. Ini perjuangan besar Nabi. So bila kita tanya, apa bukti cinta? Memang Rasulullah ni sayang dan rindu kita gila-gila. Ni bahasa orang KL lah kan. Orang KL apa-apa lebih dia semua gila je belakang kan. Senang. Rindu gila, dahsyat gila, semua gila. Melambangkan apa bola dia lah kan. So tuan-tuan puan, kalau sembang tentang Rasulullah sayang dan rindu kita, simple je. Ingat satu momen ni, saya bila dengar tentang orang cerita tentang benda ni, saya rasa malu dengan Nabi. Iaitu satu momen yang banyaklah bukti Rasulullah sayang. Macam antara Jeffrey sebut tadi, Rasulullah sembang dengan sahabat, sebut tentang ikhwan dia yang dia rindu. Kita kan, tak pernah jumpa Nabi, tapi saya buat sunnah Nabi, rindu Nabi. Nabi rindu juga kat kita. Itu antaranya. Satu benda yang saya sangat terkesan, ada satu riwayat cerita di akhirat nanti, orang pertama yang akan masuk syurga adalah Muhammad tuan-tuan. Muhammad SAW.
Orang lain tak boleh masuk syurga kecuali sebelum Muhammad langkah masuk. Habibullah kan title dia. Yang menariknya bila di padang mahsyar nanti, semua orang manusia makhluk dah mati. Bila ditiup sangkakala semula, orang pertama yang akan bangkit juga Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bangkit tuan-tuan daripada kematian, yang dia bangkit dalam keadaan yang sangat dahsyat sebab keadaan dunia lah. Alam masa tu sangat dahsyat. Ada riwayat cerita Jibril dah ada ketika tu, diarahkan oleh Allah untuk bangkitkan dan sebagainya, malaikat Allah yang ada. Bila Rasulullah bangun, soalan pertama yang Rasulullah tanya malaikat Jibril, tak silap saya. Rasulullah tanya apa tuan-tuan? Rasulullah kata, wahai Jibril, ma hadal yaum. Hari ni hari apa ni? Dahsyat sangat ni keadaan dia. Jibril jawab, ya Rasulullah, hada yaumuddin. Hari ni hari agama, hari pembalasan, hari bayar hutang. Din juga boleh keluar perkataan dainun, hutang. Hari bayar hutang dengan Allah. Hari Allah kira satu-satu. Hutang kita dengan Allah, hutang kita dengan manusia, semua Allah kira. Tuan-tuan, dalam keadaan begitu, Rasulullah sedap bila tanya hada yaumuddin pun Rasulullah dah terkejut. Inilah hari Rasulullah sangat takut. Tiba-tiba soalan kedua yang baginda Nabi SAW tanya pada Jibril dalam keadaan begitu, dengan seorang-seorang dia bangun. Dia cakap apa? Aina ummati. Mana umat aku? Rasulullah tanya, mana umat aku? Dalam keadaan begitu dahsyat tuan-tuan, Rasulullah boleh tanya mana umat aku. Rasulullah tak tanya tentang diri dia. Rasulullah tak tanya, aku nak pergi mana ni? Kan? Jibril, kau tunjuk mana aku nak masuk syurga. Tak. Rasulullah tanya, mana umat aku? Tuan, umat aku tu siapa? Kita lah. Rasulullah tanya kita keadaan yang sangat dahsyat itu, bukti dalam jiwa Rasulullah penuh cinta dia pada umat. Rasulullah punya mission tuan-tuan, dia tak nak seorang pun tercicir masuk ke neraka Allah. Dia tak nak seorang pun yang tak masuk syurga Allah dengan dia. Dah fikir satu benda. Rasulullah ni Habibullah. Dia dah VIP dah di sisi Allah. Adik-adik kita cuba fikir. Dia dah VIP di sisi Allah. Dia dah confirm syurga. Sepatutnya buat apa dia nak kisah pada kita? Betul tak? Dia dah memang orang kanan Allah. Dah dapat nikmat paling tinggi lah. VIP lah. Kalau kita kat sekarang ni dapat hotel 5 bintang dah. Dapat seat paling depan dah. Event yang paling hebat dah. Bilik paling mahal dah. Apa kita nak kisah pada orang? Tapi Rasulullah fikir kita. Ini yang terbukti. Rasulullah sangat rindu sayang kita. Tak nak umat dia tercicir. So jasa Rasulullah paling besar, bukti cinta Rasulullah, Rasulullah bawa Islam sampai pada hari ini. Rasulullah berjuang supaya Islam sampai 1400 tahun pada kita. Supaya 1400 tahun walaupun dia dah meninggal, tetap boleh jumpa kita satu hari nanti dalam keadaan paling baik. Itu namanya cinta Nabi SAW. Cerita maaf lah. Saya sentimental sikit. Kan? Bila sebut tentang Nabi ni, sebab kita banyak dosa. Kan? Nama ustaz pun banyak dosa juga. Kan? Ustaz ni pun sebab Allah pilih. Kalau Allah tak pilih, tak jadi ustaz lah. Tak start namanya. Kan? Tuan-tuan, ingat satu benda, saya selalu bawa benda ni. Sebab bila kita sebut tentang Quran, kait dengan syurga dan sebagainya, ingatlah satu benda, pasak dalam diri, tak kira kita guru ke, kita penceramah ke, kita pelajar ke, kita bakal buat bisnes sendiri dan sebagainya, pulanglah. Ingat satu benda, kita kena ada impian sampai syurga. Benda ni, saya bawa dalam training, tak kisah di sekolah ke, Jabatan Kerajaan, harta itu saya pergi USM. USM yang datang hari tu saya pun tak tahu siapa audiens dia. Tiba-tiba saya tengok ada doktor pakar pun ada. Gaji entah berapa puluh ribu lah. Saya kadang-kadang gaji pun tak ada. So kalau sudah harta memang saya tak boleh bercakap apa lah dengan dia. Tapi sebab dakwah saya cakap. Saya cakap kita ada kena ada impian sampai syurga tuan-tuan puan, doktor semua. Kalau kita tak ada impian sampai syurga, kita tak ada the syurgawi ataupun the heaven vision dan sebagainya. Bahasa orang mudanya maaf saya sebut. He or she or we are the loser. Teruk sungguh kita. Tuan, saya buktikan. Mungkin pernah tengok dah dan sebagainya. Saya buktikan senang je. Kenapa saya sebut orang yang ada impian bukan sampai syurga loser, teruk, tak elok dan sebagainya, termasuk saya bercakap, kenapa senangnya? Nilai dunia dengan akhirat jauh sangat beza. Tuan, dan kata lain, siapa yang ada impian hanya sampai dunia, impian dia sampai dunia, sampai mati, sampai tua je, loser. Oh, ni kata-kata dia. So ingat ni, loser sungguh. Bagi tahu dah hati kita, kalau aku ada impian sampai dunia, aku loser. Aku teruk. Aku teruk. Kenapa? Tengok ni contoh. Allah sebut dalam Quran,
sehari akhirat ka'alfi sanatim mimma ta'uddu. Seolah 1000 tahun dunia yang kau boleh hitung lah. Kita buat perbandingan lah sikit tuan-tuan. Biasa sini saya tekan slide. Tak apa, kita tengok sini. Kita tekan slide sikit. Keluar lah. Contoh. Kalau keluar lah, agak keluar. Contoh tuan-tuan. Kita tengok sini . Allah kata 1000 tahun akhirat. Satu sehari akhirat, 1000 tahun dunia. So maknanya kalau kita hidup 1000 tahun di akhirat, subhanallah. Tuan-tuan nampak ke? Saya pasang slide ni. Ustaz Noor nampak Ustaz Noor? Macam semalam juga Ustaz. Separuh Oh, kalau separuh saya akan nampak. Okey, ini penuh Ustaz besarkan yang bawah tu. Mana? Belah kanan bawah. Belah kanan bawah tu. Itu ada dia punya. Ni je lah. Ya. Itu je lah. Tak apa. Okey, tapi keluar terus. Okey, tak apa. Ya. Tuan-tuan tengok ni saya bagi terus lah. Kalau sehari akhirat 1000 tahun dunia, adik-adik semua. Ni supaya kita ingat sampai mati. Maknanya nilainya ke akhirat, kalau kita hidup 1000 tahun, baru 24 jam lah. Itu kalau kiraan kita. Tapi tak ada orang hidup 1000 tahun. Ni bukan zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tak genap 1000 kan. Kita bahagi dua lah, 12. 500 tahun lah kita bagi dua. Kalau hidup 500 tahun, kita dekat akhirat seolah-olah baru 12 jam lah. Bahagi dua kan. Tuan-tuan, kita bahagi lagi. Tak ada orang hidup 500 tahun. 250 tahun lah. Kalau bagi lagi dua, hidup 250 tahun, usia kita akhirat baru 6 jam. Tengok lagi, kita bagi dua lagi, 125 tahun. Kalau hidup 125, subhanallah, akhirat baru 3 jam. Tuan-tuan, ada orang hidup tak 125 zaman sekarang? Rasanya tak jumpa dah kot, kan? Kita bagi dua lah. Yang biasanya umur kita. 62.5 kalau bagi dua lah. Ini antara umur umat Nabi Muhammad lah. Antara 60 hingga 70. Baina sittin wa sab'in, kata Nabi kan. Kalau kita hidup 62.5 tahun, tuan-tuan, nilai kita dekat akhirat baru 90 minit. Sejam setengah. So, itu kalau sampai 60. Kalau 30 mati, kan? Contoh saya, tarupan mati 30. Saya tarupan 30 lah sama Ustaz Anwar. Rasanya lah. Tak tahu takut lebih muda. Kalau kita 50 mati, 45 mati, saya rakan-rakan saya pun ramai dah mati. Kan? 19 ada, 25 ada, baru kerja sebulan mati ada, baru kahwin 2 minggu mati ada. Maknanya tak sampai 62. Maknanya lagi singkat daripada 90 minit lah. Nilai dia seolah-olah. Subhanallah tuan-tuan. So maksudnya, kalau impian yang kita struggle hari ni sebagai guru ke, businessman ke, Perdana Menteri sekalipun, pelajar, kalau impian kita hanya sampai nak capai dunia, tak kira lah apa dunia pun. Sale je, rumah biji ke, keluarga macam mana, dunia sampai situ aja. Nilai kita baru 90 minit akhirat. Betul lah. Orang ada impian sampai dunia loser. Sebab nilai dia kecil sangat. Itu pun kalau sampai 60. Kalau tak sampai mungkin setengah jam nilai dia. Sejam. Tuan-puan fikir, kita kena fikir benda ni. So apa nak buat Ustaz? Senang je. Apa yang kita buat, mesti kita on track ke syurga Allah. Kalau saya jadi penceramah, saya kena pastikan, andai Allah tarik nyawa saya ketika saya ceramah, saya terkebari motivasi, saya on track ke syurga Allah. Kalau Ustaz Anwar, contoh dengan Basang Guru, sedang mengajar di KV, tiba-tiba meninggal. Kan macam-macam kes hari ni kan, yang sedang baiki, hari tu jatuh di Tanah Merah, jatuh bangunan lah, cikgu sedang betulkan apa ni semua jatuh. Maknanya dalam kita bekerja, mati. Kita kena make sure kalau aku mati sedang dalam sekolah ni, di KV ni, aku on track ke syurga Allah sebagai guru. Sama juga dengan pelajar. Kalau aku mati dengan study kemahiran ni, aku on track ke syurga Allah. Hatta nanti korang semua dah ada syarikat sendiri lah nanti. Ada company sendiri. Kalau mati dalam bawa bisnes tu, aku kena make sure aku on track ke syurga Allah. Itu kita kena betulkan tuan-tuan. Ustaz, macam mana nak make sure on track? Impian kita mesti buat benda tu untuk dapat kebaikan yang banyak, untuk kita sebarkan kebaikan, dapat pahala yang banyak, kita masuk syurga. Antaranya kaedah nak fikir kan. Dan yang kedua mesti benda betul, tak boleh benda yang Allah murka lah. So kita buat selalu kita minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak belajar ni kerana Engkau ya Allah. Kau bantu aku. Hari ni kami susun, guru susun ceramah hari ni ya Allah, kerana Engkau ya Allah. Kan? Bantu kami program kami hari ni. Kita on track lah tu, insya-Allah kita on track. Benda ni besar sangat pada kita untuk kita jaga tuan-tuan. Baik, saya harap benda ni boleh beri satu cetusan jiwa supaya kita terus still saya ulang lagi, on track ke syurga Allah. Ini yang Nabi harapkan supaya tak ada seorang terpisah.
So, saya tinggalkan soalan antara yang terakhir lah. Saya kira, dia kawan nak bela kita ni. So, sekarang, tadi kita dah tanya apa bukti cinta Nabi pada kita. So, sekarang kita kena tanya diri kita semula. Kita dah tahu dah Nabi cinta kita. Kita tahu dah, kita tak bertepuk sebelah tangan dah. So, sekarang kita nak tepuk lah ni. Kan? Nak tepuk ni dah cinta Nabi dah ada, kita nak tepuk cinta Nabi. Soalan dia bertepuk dua belah tangan dah. Apa nak buat? So, agak-agak saya tinggalkan soalan ni. Mungkin seorang dua boleh respon. Apa bukti kita pula yang kena proof cinta kita pada Nabi? Apa kita kena buat tuan-tuan, adik-adik semua? Boleh tak siapa-siapa respon? Sebagai mungkin konklusi 1.0 lah pada hari ini sebelum kita tamat. Sila, adik-adik kita. Apa bukti kita kena buat? Intan ada orang dan respon. Zura komen Selawat. selawat pada Nabi. Baik, ada pertama yang respon selawat pada Nabi SAW. Nombor 2, Intan lagi respon, subhanallah. Ikut sunnah Rasulullah. Selawat Nabi sunnah lagi. Solat 5 waktu lagi. Baca Quran, subhanallah lagi. Oh, ni bagus ni. Ni semua orang nak buktikan cinta semua ni. Lagi-lagi ada lagi tak? Apa yang nak buat? Dah tahu dah kan cinta. Kena respon. Baik, kita ingat benda sampai mati. Sebarkan dakwah dengan Islam dengan mudah, subhanallah. Apa bukti cinta kita pada Nabi? Atau apa kita kena buat adalah, pertama, kita kena selalu ingat Nabi. Antara cara ingat Nabi, pupuk cinta dia, kenal dia dan selawat lah. Orang yang ingat ni biasa selalu sebut kan. Contoh kita ingat makwa kita, biasa kita akan selalu sebutlah nama dia. Sama ada di fikiran ke, jiwa ke, mulut kita. Sama lah dengan Nabi. Nombor 2, kita kena sambung gerak kerja Nabi. Kena sambung kerja dakwah Nabi. Nabi dah tinggalkan amanah ni untuk kita, kita buat setakat kita mampu. Orang yang jadi YouTuber, buat cara YouTuber. Orang yang pandai buat video, pandai melukis, buat cara lukisan. Orang yang pandai ceramah, buat cara ceramah. Orang pandai buat kemahiran, buat cara kemahiran. Semua tu, kita sambung kerja Nabi. InsyaAllah Nabi bahagia tengok kita. Kita pun seronok nak bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, aku sambung perjuangan kau Rasulullah setakat aku mampu. Aku dah cerita pada orang ni, aku dah buat macam ni, aku dah buat video dakwah ni, aku dah ceramah macam ni kan. Itu kan seronok. Kita boleh bagi tahu Nabi, ada bukti cinta kita. Baik tuan-tuan, so daripada situ kita kena pegang satu benda. Ingat satu benda ayat ni menjadi konklusi kita. Ingat Allah pernah bagi satu amaran tentang level cinta Nabi berbanding orang lain. Lebih kurangnya macam ni. Apa je yang ada tak boleh mengatasi cinta kita pada Nabi. Ustaz, susahnya. Memang susah sebab kita masih banyak cinta pada makhluk kan. Makhluk lain lah. Ayah kita, mak kita. Lepas tu Ustaz, kita tak boleh sayang ayah ke? Tak boleh sayang mak ke? Tak boleh sayang pasangan ke? Boleh. Tapi jangan melebihi cinta Allah dan Rasul lah. Itu perlukan mujahadah. Itu perlukan latihan hati. Apa je buat, mesti Allah dan Rasul nombor 1. Kan? Nah, ayah, mak semua datang next. Tapi sebenarnya orang yang sayang Allah Rasul, mak cinta ayah memang dipegang sungguh. Sebab Nabi ajar macam tu. Betul tak? Sebab Nabi ajar birrul walidaini dan sebagainya. Mana ada Nabi tunjuk contoh tak baik? So orang yang betul sayang Nabi, dia akan jadi orang baik. Kita orang sayang Nabi, kita berusaha jadi orang baik. Tuan-tuan, saya doakanlah semoga cinta Nabi ni bukan jadi cinta omong kosong. Sebab Maulidul Rasul ni setiap tahun kita sambut. Cuma soalan kena tanya satu lah. Kita ni cinta Nabi ke buat-buat cinta Nabi? Kan? Ataupun kita ni memang betul nak sambut Maulidul Rasul ke berlakon je seolah-olah nak sambut Maulidul Rasul? Kan? Maaf saya sebut, kalau kita kat sekolah, kat jabatan, kita ni buat sambutan Maulidul Rasul, buat ceramah, buat program selawat ni, memang sebab nak pupuk cinta Nabi ke sebab ada dalam merit kan, ataupun ada dalam KPI. Kena buat, takut pengarah tanya tak boleh jawab. Contoh, ini semua ujian-ujian yang Allah hadirkan untuk kita bagi kita kemas. Buat benda ni, make sure kita buat kerana Allah. Allah pandang, kita on track ke syurga Allah. Tuan-tuan berhormati Allah, saya rasa mungkin saya tamat di situ dulu untuk hari ni. Saya minta maaf sangat-sangat. Ni antara maksud tadilah. So saya tinggalkan satu soalan yang terakhir. Adik remaja kena jawab benda ni betul-betul. Jawab pada diri sendirilah. Kita ni nak gembira atau bahagia? Kalau kita nak gembira, cukup kita buat apa je kita nak buat. Tapi kalau kita nak bahagia, kita kena buat apa yang Allah dan Rasul suruh buat. Sebab gembira sifat dia sementara dan luaran je. Tapi bahagia sifat dia dalaman. Dan yang hanya boleh bagi bahagia namanya Allah. Mencintai Allah tak ada lagi daripada mencintai Nabi. Sebab teorinya pada Allah, praktikalnya pada Nabi. Nabi kurang begitulah tuan-tuan mati Allah. Remaja pegang sungguh-sungguh benda ni. Bukan main PUBG 24 jam jadi bahagia. Tak, itu gembira namanya. Bukan ada awet 2 orang, 5 orang, 10 orang itu jamin bahagia. Tak, itu gembira namanya. Bukan main bola, main game ke semua tak berhenti. Kan? Yang minat sukan tak berhenti tengok.
Itu bahagia tak? Itu gembira namanya. Apa lagi? Bukan menyanyi, berhibur, tengok artis tak berhenti. Itu bahagia tak? Itu gembira namanya. Itu sementara. Semua tu kejap je. Yang bahagia kat sini. Follow Allah dan Rasul, insyaAllah kita akan bahagia, tenang. Kita on track syurga Allah sekali lagi. Dan kita akan jumpa Nabi satu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahmati Allah, saya rasa sesamat di situ dulu. Kalau sesuai Ustaz Anwar, kita nak tamatkan dengan doa. Boleh ke Ustaz Anwar? Boleh. Ya, kita terus dengan doa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih ya Allah. Hari ini dia pagi Jumaat yang sangat mulia ini ya Allah. Engkau pilih kami ya Allah untuk berada dalam satu majlis ilmu, untuk kami berbicara dan sebut nama Nabi dan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Kau masih pilih kami di kala banyak dosa kami. Hari ini kami angkat tangan kami yang sangat banyak dosa ini ya Allah, kerana sudah tiada tangan lain untuk kami angkat dan hadap kepadamu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam hidup kami banyak nikmat Engkau beri pada kami. Antaranya Engkau hadirkan seorang wanita dalam hidup kami yang pernah bersimpah darah melahirkan kami. Berkorban segala-galanya kepada kami sehingga kami bergelar siapa kami hari ini. Itulah ibu kami ya Allah. Kami sayang ibu kami. Kami takkan mampu balas jasa ibu kami. Jadi kami pimpin tangan ke ibu kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Jaminlah syurga buat ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam hidup kami Engkau hadirkan seorang lelaki yang pernah mengerak seluruh keringatnya untuk kami. Daripada muda hingga tuanya dengan tulang empat keratnya ya Allah, mencari nafkah dan rezeki halal buat kami sekeluarga hingga kami bergelar siapa kami hari ini. Ya Allah, itulah ayah kami ya Allah. Kami sayang ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Kau jaminlah syurga buat ayah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam hidup kami Engkau hadirkan ramai guru-guru untuk kami. Banyak mendidik kami, sabar dengan kerenah kami. Tak ada seorang guru kami yang nak tengok kami gagal dalam hidup kami ya Allah. Semua mendoakan kebaikan. Ya Allah, kami sayang guru kami ya Allah. Engkau lapangkanlah dada guru kami. Berilah ketenangan, keberkatan buat keluarganya ya Allah. Kelapangan masa untuknya, kelapangan jiwa buatnya ya Allah. Ya Allah, jaminlah syurga buat guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami bicara tentang Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati kami dan dalam lubuk hati kami ingin jumpa Nabi kami ya Allah. Kami rindu ya Allah Nabi kami. Kami selalu sebut nama Nabi kami, tapi kami tak pernah tengok wajah Nabi kami. Kami tak pernah kucup tangan Nabi kami. Kami tak pernah dengar suara kuliah tazkirah Nabi kami ya Allah. Kami tak pernah tengok macam mana hebatnya Islam di hadapan Nabi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami ya Allah satu hari nanti dapat jumpa Nabi kami. Ya Allah, dapat bersalam dengan Nabi kami. Dapat mengucup jari Nabi kami. Ya Allah, kami rindu nak jumpa Nabi kami dan para sahabat yang sangat banyak jasa buat kami. Kami rindu nak jumpa Umar Al-Khattab. Kami rindu nak jumpa Khadijah radhiyallahu anha. Kami rindu nak jumpa Sayyidina Uthman yang pernah mati kerana agama-Mu wahai Allah. Ya Allah, izinkan kami yang banyak dosa ini ya Allah disucikan hatinya sebelum kami dijemput pulang oleh-Mu wahai Allah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah, kurniakan kami dengan berkat Jumaat dan majlis ilmu pada hari ini. Husnul khatimah buat kami, guru-guru kami, ahli keluarga kami. Kumpulkanlah kami semua sekeluarga dalam syurga-Mu bersama para anbiya rasul-Mu yang Kau kasihi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarlah doa kami pada majlis ilmu ini wahai Allah. Berkatilah seluruh warga KB Keningau, juga semua warga KB pendidik dan juga warga pelajar yang ada wahai Allah. Memudahlah segala urusan mereka wahai Allah untuk terus belajar mendidik ilmu sampai syurga-Mu wahai Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada kelemahan diri saya minta maaf banyak-banyak pada guru, pada pelajar, pada Ustaz setelah cakap. Saya rasa sampai situ dulu. Ada rezeki kita jumpa lagi. Doakan saya juga, insya-Allah ya on track ke syurga Allah. Itu saja, saya serah kepada Ustaz Anwar Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil dan Ustaz Syakirin atas perkongsian sama dengan kita tadi, warga Keningau khususnya. Moga kita semua mendapat natiijah yang baik atas perkongsian. Untuk semua, kita juga mendoakan supaya Ustaz Syakirin dan juga tim Protas sentiasa cemerlang, insya-Allah. Amin. Kami juga berdoakan mungkin satu hari nanti boleh sampai ke KV Keningau, insya-Allah.
Amin insya-Allah. Lama Amin dah nak pergi insya-Allah. ni. Kami saya daripada warga Kevin Ningan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Syakirin dan tim, dan juga untuk semua yang menyertai. Di ruangan komen ada disertakan link untuk tuan-tuan isi dan jana sijil. Kalau dah diisi nanti akan sijil untuk dijana. Jadi peringatan itu semua. Itu saja daripada unit Pendidikan Islam Verification dan Tinggong. Segala tamat sudah siri kuliah maraton yang dianjurkan. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sertai. InsyaAllah saya akan postkan link untuk sesi quiz untuk kita semua jawab. Jadi itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu kurang datang daripada kelemahan diri saya dan tim atas biasanya kami sebagai seorang manusia. Itu saja daripada, terima kasih sekali lagi Ustaz Syakirin dan semua yang sertai. Sama-sama. Terima kasih kepada semua. Okey, kita jumpa lagi. InsyaAllah.